Cikgu percaya anak-anak mesti ada masalah berkaitan dengan menulis perangai isi. Terutamanya isi untuk karangan A dan juga karangan B. Jom bersama Cikgu Del dan Cikgu Aziza dalam mengupas untuk menceritakan teknik menulis perangai isi SPM, karangan A dan karangan B. Jom. Anak-anak pelajar sekalian, perkara yang paling penting untuk mengupas atau menulis bahagian perangai isi, anda perlu tahu beberapa perkara dan info penting. Yang pertama ialah perangai isi sebenarnya terletak pada perangai kedua dan isi yang kedua terletak pada perangai ketiga. Jadi bukan pada perangai pertama kerana perangai pertama ialah perangai pendahuluan. Seterusnya, di sini cikgu ingin menyentuh berkaitan dengan teknik menulis idea atau isi untuk karangan baharan sangat. Jadi saya akan berikan satu teknik khusus yang saya percaya semua anak-anak pelajar telah biasa dan telah diberi pendedahan tentang penulisan karangan menggunakan teknik ini. Yang pertama ialah perlu memasukkan ayat topik atau AT. Sebenarnya ayat topik itu ialah satu ayat yang ringkas, padat dan jelas. Juga ditulis pada permulaan ayat dan menjadi pencetus idea untuk mengembangkan ayat seterusnya. Itu yang dikatakan sebagai ayat topik. Yang kedua, selepas ayat topik iaitu awak bercerita tentang isi atau idea yang dipilih, awak perlu masukkan pula iaitu ayat huraian. Apakah ayat huraian? Terdiri daripada 1 hingga 5 ayat. Ya, ayat huraian ini perlu menggunakan formula mengapa, apa, siapa, sekiranya, bagaimana, bila dan di mana. Jadi apabila awak mengembangkan ayat-ayat ini, awak perlu memasukkan jawapan bagi mengapa, apa, siapa dalam ayat huraian. Ayat huraian ini perlu menunjukkan kesinambungan dengan cara memasukkan penanda wacana yang sesuai. Seterusnya, yang ketiga ialah ayat contoh. Dalam satu karangan yang baik perlu ada ayat contoh untuk mengukuhkan lagi isi atau idea yang awak ingin sampaikan dalam perangan isi. Apakah itu ayat contoh? Ayat contoh ialah ayat yang awak perlu masukkan sekurang-kurangnya satu contoh berkaitan dengan tema ataupun kehendak soalan dalam karangan anda. Seterusnya, ayat contoh ini perlulah sesuai dan relevan dengan kehendak soalan serta kedudukan ayat contoh ini boleh di mana-mana sahaja sebenarnya. Tapi mestilah sebelum ayat penegasan. Itu ayat contoh. Yang seterusnya yang terakhir ialah dalam perangai yang baik perlu ada ayat penegasan atau AP. Ayat penegasan ini merupakan ayat kesimpulan kecil bagi setiap isi. Dan ayat penegasan ini menegaskan semula ayat topik dengan menggunakan ayat berbeza tapi mengekalkan maksud yang sama dengan ayat topik. Biasanya ayat penegasan ini merupakan kesimpulan kecil dalam penulisan isi perangai isi anda. Seterusnya, secara ringkas, kita dapat tampilkan teknik menulis idea atau isi menggunakan teknik AT, AH, EC dan AP. Dan cikgu percaya anak-anak tahu apakah itu AT, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Kita akan beralih untuk melihat contoh soalan. Bagaimana kita ingin mengkaji soalan serta menulis satu perangai isi berdasarkan satu idea. Saya mohon anak-anak untuk merujuk kepada modul gemilang SPM Kertas 1 iaitu latihan ke-16. Awak perlu membuka temanya ialah citra bahasa dan sastra.
dan juga DSKP Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Jadi anak-anak boleh rujuk soalan tersebut dan kita akan sama-sama menganalisis soalan tersebut dan cuba untuk mempraktikkan, mengaplikasikan teknik sebentar tadi dalam menghasilkan karangan atau perenggan isi. Kita perhatikan dan kita baca soalannya. Maklumat di bawah berkaitan dengan sastra negara. Sastrawan negara. Huraikan pendapat anda tentang sastrawan negara. Panjang huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okay, kita perhatikan kat sini kalau kita tengok pada soalannya anak-anak. Tugasan untuk analisis tugasan untuk soalan ini ialah tema sastrawan negara dan soalan ini tidak ada format. Soalan ini adalah soalan perbincangan biasa dan tugasan yang awak perlu tulis ialah usaha-usaha menghargai sastrawan negara. Jom kita teruskan. Jika kita perhatikan di sini, saya telah memilih satu isi untuk kita sama-sama aplikasikan dengan teknik yang kita pilih. Ayat topik atau isinya ialah kerajaan mengadakan kempen cintai karya sastra, sastrawan negara. Jika kita perhatikan seterusnya ialah untuk ayat huraian. Yang pertama, cikgu gunakan apa? Untuk ayat huraian kedua, cikgu gunakan mengapa? Dan huraian ketiga, cikgu gunakan bagaimana? Jadi kita perhatikan yang pertama iaitu apa? Apa sebenarnya kempen cintai karya sastra? Jadi anak-anak tidak perlu menjawab soalan tersebut. Tapi soalan apakah tu tidak perlu ditulis dalam karangan. Sekadar menulis, menjawab semula. Apakah kempen cintai karya sastra? Jadi ayat huraian pertama ialah kempen cintai karya sastra ialah satu kempen yang memperkenalkan kepada masyarakat secara langsung melalui saluran yang sesuai berkaitan dengan genre karya sastra negara. Jadi, cikgu memilih satu ungkapan menarik untuk bahagian ayat huraian, iaitu tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Seterusnya, ayat huraian kedua ialah mengapa. Mengapa kempen ini perlu diadakan? Kita teruskan. Kenapa? Untuk ayat kedua, kempen ini bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat tentang keindahan karya sastra. Okey, harap anak-anak pelajar nampak ya bagaimana kesinambungan ayat topik, ayat huraian 1 dan juga ayat huraian 2. Seterusnya untuk huraian ketiga, bagaimana sebenarnya kita melaksanakan kempen ini? Okey, oleh itu, nampak cikgu gunakan penanda wacana di situ. Pihak kerajaan perlu menampilkan karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan negara khususnya melalui media massa, media cetak, media elektronik dan media sosial yang merupakan satu medium yang mempengaruhi masyarakat kini. Jadi kita dapat nampak di situ ada ayat topik yang dibincangkan. Seterusnya anak-anak huraikan dan seterusnya kita teruskan dengan ayat contoh. Okey. Untuk menghasilkan karangan yang baik, perenggan isi yang baik, kita perlu menghasilkan contoh untuk menegaskan lagi idea yang kita pilih. Sebagai contohnya, pihak media boleh mempromosikan karya sastra kepada masyarakat secara paparan iklan atau video persembahan karya sastra oleh sastrawan negara seperti Usman Awang, Shannon Ahmad, Isamat Said dan ramai lagi. Dan saya percaya anak-anak mestilah mengenali setiap nama yang cikgu paparkan di sini merupakan sastrawan negara yang terkenal di negara kita. Dan cikgu sekali lagi dalam ayat contoh menggunakan ungkapan menarik. Hanya Johari mengenal Manikam. Untuk pengetahuan anak-anak, sekiranya kita ingin menghasilkan karangan yang baik, kita perlu masukkan sekurang-kurangnya 2 ungkapan menarik. Dan kita akan mengakhiri ayat topik yang kita pilih iaitu isi pertama ini dengan ayat penegas pertama. Dengan itu, masyarakat kini khususnya generasi muda akan dapat mengetahui dan mengenali sastrawan negara yang tampil dengan karya yang agung dan penuh nilai estetika. Untuk ayat penegas kedua pula, jelaslah kepada kita semua usaha kerajaan mengadakan kempen cintai karya sastra merupakan satu inisiatif yang mampu menarik minat masyarakat kini. Jelas di situ, aplikasi untuk teknik AP,
AT, AH, AC dan juga AP. Jadi, saya rasa di sini saja perkongsian saya pada pagi ini dan semoga perkongsian ini menjadi rujukan dan juga sandaran kepada anak-anak untuk menghasilkan karangan yang baik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera.